Cuma DAP suruh PAN bangun bersama dengan Mahathir supaya PAS tidak kecil hati, bahawa Muhyiddin pun bekerjasama dengan PAN. PAN bangun tu, membantah tu, semata-mata nak menunjukkan bahawa pertama, tidak ada kerjasama di antara Muhyiddin dengan PAN. Jadi tak kecil hatilah PAS. Sama juga sehari sebelum pengundian itu, Muhyiddin dan Mahathir dilihat menaiki kereta bersama. Tetapi kenapa keesokan harinya Mahathir membantah? So ini sandiwara yang saya rasa rakyat bukan bodoh dan tak boleh menilai. Jadi bagi saya, kalau misalnya UMNO nak korbankan separuh kursi dia untuk diberikan kepada Bersatu, dan selepas pilihan raya kalau UMNO tak bagi Bersatu terus kekal sebagai Perdana Menteri, kursi UMNO ni yang telah diberikan kepada Bersatu akan lari pergi ke PH. Jadi bagi menyelamatkan kursi-kursi UMNO ni, ada kemungkinan besar cara yang terbaik ialah kita wujudkan UMNO 2.0, bertanding di semua kursi UMNO yang digadaikan kepada Bersatu, dan jika kita menang lepas pilihan raya, orang ni kita resapkan balik ke dalam UMNO. Ini boleh Datuk jelaskan strategi yang lebih baik. UMNO 2.0 tu apa dia? UMNO 2.0 ialah UMNO yang tidak boleh menerima kerjasama dengan Bersatu. UMNO yang bukan bahalul, senang ceritalah. Yang sedar bahawa Bersatu ni ditubuhkan untuk mengambil alih UMNO, untuk menghancurkan UMNO, untuk menguburkan UMNO. Jadi sebelum dia kuburkan UMNO, kita bertanding di semua tempat yang mereka bertanding, kita kuburkan mereka. Berapa kursi kita boleh menang, kursi itu nanti lepas pilihan raya kita serapkan balik pada UMNO. Kalau ketika itu UMNO dipimpin oleh manusia yang rasional, yang munasabah, yang boleh memimpin UMNO dengan baik. Sebagai contoh, supaya pendengar ni lebih faham. Okay. Katalah di Pagoh, Muhyiddin bertanding di situ. Ya. Aku bertanding di situ. BN tak letakkan wakil calon di situ. Kita Datuk katalah contohnya Datuk bertanding di situ. Saya bertanding di situ. Okey, begitu. Ya. Maknanya Datuk ni di Larut kalau tak ada orang nak bertanding, Raja Anwar bertanding di situ. Saya nak lawan kita. Salam tak kisah tu. Kan? Kita menjaga maruah UMNO di situ. Kalah dah pasti. Menang belum tahu. Kan apa? Itu demi menjaga maruah UMNO. Jadi itulah yang Datuk maksudkan UMNO 2.0 tu. Yes. Okey. Jadi katalah Datuk menang di situ, apa langkah seterusnya? Kalau kita menang, kita sebelum bertanding tu setiap calon kita akan minta tanda tangan. Tanda tangan satu perjanjian di mana mereka bersetuju jika mereka menang pilihan raya, mereka akan menyokong UMNO sebagai Perdana Menteri. Masuk UMNO atau menyokong UMNO lah. Mereka akan menyokong UMNO sebagai Perdana Menteri, atau mereka akan menyertai parti-parti yang UMNO friendly, ataupun BN friendly. Okey. Perjanjian ni kita boleh buat kemudian lah. Ini kerja lawyer boleh buat. Jadi sebenarnya benda ini kalau lompat parti, Bersatu kita menang terus buat, saman 100 juta. Betul ke kalau baru tak berlakunya lompat parti. Lompat parti je 100 juta. So kita boleh buat dia orang ni beringat. Mana nak cekau dia? Kalau dia orang nak beli ahli-ahli parlimen kita nanti, standby 100 juta. Nothing less than 100 million. Lompat parti je bayar 100 juta. Tapi saya pernah mengajukan soalan ini. Bersatu pernah melakukan perkara yang sama terhadap BN di Sabah. Apabila BN meletakkan calon, tetapi Bersatu meletakkan calon bebas di situ, dan akhirnya bila calon bebas menang, dia menyokong Bersatu. Di situ kita nampak dah bagaimana permainan Bersatu. Tetapi apabila saya berkata, kita cadangkan, tapi pemimpin UMNO tak nampak. Buta. Bila kita cadangkan UMNO 2.0 ini, sudah ada dengar suara yang mengatakan kita ini tak gentleman. Oh, tak gentleman.
Kalau bersatu letak Ini gentleman. suara-suara daripada kepimpinan UMNO. Kalau bersatu letak gentleman. Ini kepimpinan Kalau UMNO kita yang- ni tak nak diperbodohkan oleh bersatu, kita tak gentleman. Suka hatilah. Tukang batu and tukang simen, mata-mata and policeman. Ada aku kisah. Gentleman tak gentleman tak. Kita nak fikir selamatkan kursi UMNO je. Kan? Daripada kursi itu jatuh pada bersatu. Okey, itu alasan daripada orang-orang yang dalam UMNO sendiri yang di mana kononnya kita jangan lawan bersatu. Lagi satu, ada juga alasan orang kata UMNO ni mana ada duit, mana ada nak letak calon-calon di 112 kursi yang dulu pernah punya kan, mana nak cekau duit tu. Apa bodoh sangat. UMNO punya duit yang kena tahan ni ada 192 juta ringgit. Di mana? Duit UMNO yang kena tahan tu. Itu yang kena tahan maksudnya. 192 juta ringgit. Maksudnya. Itu satu. Kan? Yang duit UMNO yang dulu digunakan untuk pilihan raya 2014. Selepas pilihan raya, mereka rampas duit tu. Itu ada 116 juta ringgit. Kan? Tapi persoalan hari ini, adakah dalam keadaan rakyat sudah sedar, rakyat sudah tahu mereka dikencing oleh Pakatan Harapan, rakyat sudah tahu bahawa dari segi track record mereka sudah merasa zaman Tun Mahathir 22 bulan, mereka dah merasa zaman Tun Mahathir 22 tahun, mereka dah merasa zaman Najib 9 tahun. Adakah rakyat hari ini akan menilai menggunakan duit? Betul, kita kena ada basic needs. Contohnya untuk deposit pilihan raya, kena ada. Contohnya untuk buat poster, kena ada. Kan? Tapi tak apalah. Benda-benda yang macam ni, kalau setakat nak buat poster apa semua basic needs ni, kalau UMNO tak bagi pun, MP UMNO rata-rata mampu untuk adakan. Tapi setakat hari ni kita dah 7 pilihan raya kecil yang kita menang. Kan? Saya rasa yang saya bertanding yang mula-mula tu yang bajet paling sikit. Kan? Yang lain semua alhamdulillah tidak ada masalah tentang tak ada isu soal lah, bajet. Tak ada isu. Ada No juga, issue at all. Ada juga saya baca Atombi ni dia kata kalau ada isu duit diorang sanggup keluarkan bergadai demi UMNO, Betul. demi masyarakat Melayu. Sebab hari ni bukan lagi duit menjadi kayu pengukuran. Contohnya lah dulu kalau nak bertanding MT UMNO ni, tak ada 2-3 juta tak boleh jadi MT UMNO ni. Betul tak? Tapi selepas kita tewas pilihan raya umum yang ke-18, yang ke-14, kita lihat perubahan itu sudah berlaku di dalam UMNO. Orang tak ada duit pun boleh menang. Orang-orang yang tidak ada background bisnes, bukan menteri, boleh menang. Saya salah satu contoh ni. Saya rasa saya pusing satu Malaysia itu hari, belanja pun tak habis RM5,000. Masya-Allah. Ni realiti. So, pemikiran pemimpin UMNO di peringkat grassroots sudah berubah. Apatah lagi rakyat. Rakyat hari ini nak tengok orang yang boleh menjaga kepentingan dia. Contohnya hari ini, kalau Muhyiddin ada duit banyak sekalipun, tapi dia tak faham macam mana kesesaran rakyat. Contohnya, bila janji nak bagi rakyat untuk mengeluarkan duit KWSP, akaun pertama, tanpa sebarang syarat, akhirnya dia buat syarat yang bukan-bukan. Hari ini kita lihat kawan-kawan kita daripada golongan OKU, rata-rata daripada mereka tidak dibenarkan untuk mengeluarkan duit KWSP mereka. Sedangkan dalam list tu mengatakan mereka yang contohnya yang tidak ada kehilangan keupayaan fizikal, tapi mereka ada contohnya lah ada gangguan dan sebagainya, mereka tidak mendapat kebenaran untuk keluarkan. Sedangkan mereka terseksa. Rakan-rakan yang suami isteri bekerja, memang tak ada masalah, tapi dia kena potong 20% saja gaji. Tetapi walaupun 20% gaji tak sampai ke level 30% yang diletakkan oleh pihak kerajaan, tapi bila banyak apa yang kerajaan putuskan bercanggah antara satu sama lain, satu pihak dibenarkan bekerja, bila mak bapak dibenarkan bekerja, taska pula tak dibenarkan bekerja.
So mana orang nak belanja duit, nak cari duit, nak untuk membayar anak pergi ke Taska. Taska buat pembelajaran secara online. So Taska ni pun kena bayar. Dalam masa yang sama kena belanja lagi RM950 untuk letak anak di pusat penjagaan anak, pengasuh. Kalau ada 3 anak sekali RM950. Benda ni dia kena fikir. Dan ada setengah orang, contohnya lah Makcik Kia. Makcik Kia lah macam yang Bidin selalu cakap ni. Gaji RM800. Kena potong 20%. Tinggal RM800. Bidin dia seorang engineer, gaji RM1000. Betul tak? Dia gaji RM1000, kena potong 30%. Dia boleh keluarkan duit KWSP dia. Tapi Makcik Kia tak boleh sebab orang kurang. susah lagi dapat. So di mana letaknya kebijaksanaan kerajaan hari ini? Jadi Tak cerdik. apa yang susah sangat nak lepaskan Puteri Gunung Ledang tu? Ini yang saya cakap, mereka ni sebenarnya tidak amanah. Okey, pertama sekali saya nak persoalkan. Okey. Saya bukan nak menuduh, saya nak beritahu kerajaan telah salah guna duit KWSP. Kerana kalau duit KWSP ini dibenarkan untuk rakyat mengeluarkan duit ini, ianya hanya 4.8% daripada equity KWSP bernilai lebih 900 bilion ringgit. Takkan 4.8% pun kau tak boleh nak adakan. Maknanya engkau dah terlebih melabur sehingga tidak ada cash untuk backup untuk rakyat mengeluarkan duit dia. Ini pertama. 48 tu dah tak boleh. 4.8 pun tak boleh. Syak apa dia? Maknanya dia dah terlebih pakai. Reserve yang sepatutnya disimpan untuk kalau ada perkara berlaku supaya rakyat boleh keluarkan duit dia. Duit ni yang dipakai. Yang kedua, duit ni direservekan supaya bila belanjawan 2021 ni lulus, kebanyakan daripada projek-projek pembangunan mereka nak guna duit KWSP. Persoalan hari ini ialah duit ini bukan duit mak bapak atau abah kau. Ini duit rakyat. Dikala rakyat betul-betul memerlukan, rakyat betul-betul sengsara. Inilah masanya dia perlukan duit dia untuk meneruskan kehidupan. Dan kalau kita benarkan dia menggunakan duit dia untuk meneruskan kehidupan dia, sebenarnya kita membenarkan dia menyumbang kepada negara untuk selamatkan negara. Sebab apa saya cakap begitu? Katakanlah kata Datuk Seri Najib 20 bilion dibenarkan untuk dipakai. 2016-2017 kita bagi bantuan BRIM kepada 7.2 juta rakyat. Kos dia baru 6.8 bilion. So kalau 20 bilion digunakan untuk bagi rakyat yang memerlukan ni keluarkan duit KWSP dia, apa akan berlaku? 3 kali BRIM. 3 kali BRIM diinjek dalam pasaran. Ini sama seperti stimulus package. Belum lagi kita lihat tahun bulan 4 tahun ni sampailah bulan 9 bila bank bagi moratorium. Nilai moratorium yang diberikan tu ialah 6.34 bilion. 6.34 bilion campur dengan 20 bilion. Maknanya 4 kali BRIM. Cuba bayangkan kesan dia kepada negara. Sudah pasti lebih baik. Tapi Bahalul nama Muhyiddin ni, dia tak tahu pasal ekonomi. Kalau tak tahu pun, dia boleh tanya dengan adik ipar Daim, Dr. Wahid tu, macam mana cara nak menjana ekonomi. Kurang-kurang Profesor Kangkung ni boleh bantu dia sikit. Betul tak? Tapi rakyat nak keluar sendiri untuk bantu negara dan bantu diri sendiri. Dia sekat. Jadi macam mana kita nak biarkan rakan-rakan kita dalam Barisan Nasional terus jadi lembu kepada Muhyiddin Yassin? Macam mana rakan-rakan dalam Barisan Nasional yang telah diberikan jaminan bahawa mereka ini apa yang mereka minta, dua benda, moratorium wajib
dan juga KWSP, semua orang layak untuk keluar maksimum 10,000. Dua benda ni tak diberikan. Okey, Dato'. Boleh ke kita benarkan orang macam ni yang bersifat munafik? Bukan setakat munafik kepada rakyat, tetapi munafik kepada rakan-rakan komponen Perikatan Nasional itu sendiri. Terus menjadi Perdana Menteri. Jadi Dato', dalam keadaan ekonomi yang menghimpit macam ni, Ya. kita nampak macam kerajaan tak tahu nak buat apa, kan? Kalau tak tahu, cuma nak menunggu Kalau tak tahu, desakan-desakan. tanya kepada yang tahu. Kita Itu tengok. sebabnya ramai orang tak faham kenapa saya cakap kita perlukan orang macam Datuk Seri Najib. Itu saya Sebab Datuk maksudkan. Seri Najib dia ada track record. Dia ambil industrial economy. Macam Dia ambil ekonomi industri. Macam Dia mana? tahu macam mana cara nak menjana pendapatan negara. Macam Dia itu. ada hubungan yang baik. bantuan perhatian dulu, Ha. idea Datuk Seri Najib. Lepas tu baru buat. Sekarang ni dari segi KWSP ada Datuk Najib dan moratorium tu desakan Datuk Najib. Apa sebenarnya kerajaan sekarang ni usahakan supaya lebih baik daripada adik-adik ni? Ini soal ego. Kita tengok peringkat awal bila Datuk Najib maafkan Muhyiddin. Datuk Seri Najib sokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Peringkat awal bila dia belum besar kepala lagi, Muhyiddin follow, betul tak? Banyak idea-idea Datuk Seri Najib yang dilontarkan dalam Facebook, banyak yang di-follow, diikuti, diambil oleh rakyat, oleh kerajaan. Dan kesan dia lahirnya BPN dan macam-macam lagi. Walaupun tak mencukupi, tetapi ianya cukup untuk mengharumkan nama abah kau ni. Betul tak? Harum tak nama dia sekelip mata? Dapat gelar. Sedangkan dia hanya melaksanakan idea-idea Datuk Seri Najib. Tapi nama dia harum sekejap. Betul tak? So, bila katalah ketika itu sudah harum, kenapa dia tak teruskan sekarang ni mendengar nasihat-nasihat yang baik? Betul tak? Sebab nasihat-nasihat yang baik ini secara tak langsung akan membantu untuk mengukuhkan kedudukan dia sebagai Perdana Menteri. Kenapa dia memilih untuk menjadi budak jahat? Kenapa dia memilih untuk menjadi seorang tyrant, seorang yang zalim, yang mana rakyat ketika hari ini berhadapan dengan kesusahan, duit rakyat nak keluarkan sendiri pun dia tak mau bagi. Ini ke saya punya. Ya, betul. Betul tak? So bagi saya tak cerdik lah. Ada soalan daripada ni? Okey, Datuk ada mention pasal tokoh yang kita nak ketengahkan sebagai Perdana Menteri daripada UMNO kan. Ya. Dan mungkin Datuk pun setuju kalau tokoh itu adalah Datuk Seri Najib. Ya. Namun Datuk Seri Najib tidak ada di dalam kerangka organisasi UMNO. Jadi bagaimana dia akan memecah tradisi? Itu yang saya cakap. Pertama sekali kena faham, Datuk Seri Najib telah didesak untuk meletakkan jawatan sebagai pengurusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO. Kalau pukul 11 pagi hari tersebut beliau tidak mengumumkan peletakan jawatan, pukul 2 ke pukul 3 petang Khairi Jamaluddin, Mas Almiyati akan membuat visi secara bersama untuk mendesak supaya Datuk Seri Najib meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan juga pengurusi BN. Tapi kita kena ingat, kita tewas hari itu dalam keadaan kita masuk pilihan raya secara bersama. Kalau ada orang yang memburukkan kerajaan kita tak boleh letakkan kesalahan itu kepada satu orang saja. Kita masuk kerajaan secara bersama. Kita kena tanya juga dengan KJ sejauh mana kejayaan dia untuk menarik golongan muda bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. He failed badly. Kita kena tanya juga dengan Mas Almiyati, kan? Adakah dia berjaya menarik golongan orang-orang muda wanita untuk bersama dengan Barisan Nasional? Dia juga gagal. Yang dia berjaya bawa lagi duit 4 juta ringgit, duit Puteri UMNO sebelum dia keluar daripada daripada UMNO. Jadi saya nak beritahu, hari ini rakyat sudah sedar bahawa Datuk Seri Najib difitnah. Rakyat sudah tahu bahawa apa yang diperkatakan tentang 1MDB, jika
masuk persidangan mahkamah, posisi mahkamah juga. Nama yang tidak ada satu orang mengatakan bahawa Datuk Seri mengarahkan untuk buat ini. Tak ada. Dan dalam kes asas internasional contohnya, yang paling jelas ialah Datuk Seri Najib didakwa kerana sejumlah wang sekitar 42 juta ringgit dimasukkan ke dalam akaun amanah yang dijaga oleh seorang lelaki bernama Nik Faisal, dan lelaki ini jugalah yang memasukkan duit ke dalam akaun amanah tersebut. Dia CEO SRC International. So bagaimana kenyataan beliau belum lagi diambil oleh pihak pendakwaan, kenyataan ketua penyeleweng iaitu Jolo belum diambil oleh pihak pendakwaan, kenyataan Zeti Aziz yang bersekongkol dengan Jolo untuk membawa masuk duit ke dalam negara ini, dan beliau juga menerima puluhan juta ringgit ke dalam akaun suami dia di luar negara. Dan duit ini sedang dituntut. Sebahagian daripada duit ini dikatakan duit yang ada di nama ini. Orang ini tidak tahu di mana, tidak diambil keterangan. Macam mana Datuk Seri Najib, keterangan saksi utama dan mereka yang the main culprit ini belum diambil, tapi Datuk Seri Najib boleh didakwa. Bukan setakat boleh didakwa, tetapi dianya telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa seperti mana yang kita sedia maklum, baru-baru ini Datuk Seri Nazir Aziz mengatakan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih. Dan pendakwaan terpilih ini bermula di zaman Pakatan Harapan, diteruskan di zaman Pakatan Harapan 2.0 Muhyiddin Yassin. Nampak? So, rakyat kat bawah dah tahu Datuk Seri Najib tak bersalah. Tetapi kenapa Datuk Seri Najib susah untuk diketengahkan oleh kepimpinan UMNO? Pertama, kerana yang jadi presiden nak kekal jadi presiden, nak merasa kursi Perdana Menteri. Kedua, yang berada di bawah tu, kalau Datuk Seri Najib balik, maka makin lambatlah proses mereka untuk naik ke atas. Ketiga, orang yang dah terlepas cakap, dah terlebih hina, dah terlebih kutuk Datuk Seri Najib, mereka lagi bimbang riwayat politik mereka juga akan berakhir terjejas kerana mereka telah mengeluarkan kata-kata yang melukakan hati Datuk Seri Najib. Cuma satu dia saya pinta, kalau nak lihat BN kembali sebagai sebuah kerajaan yang berwibawa dengan kemenangan yang bergaya, tidak ada orang lain boleh buat kerja, hanya Najib lah. Dia boleh jaga ekonomi dengan baik, bursa saham terbaik 1886 mata terbaik zaman ini. Kita punya mata wang berada dalam keadaan yang cukup baik jika kita melepaskan jawatan Perdana Menteri 3.85 bagi dekat Mahathir jatuh sampai 4.26 pun ada. Itu belum lagi kita kira dari segi foreign direct investment. Zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita ada masalah dengan negeri China, kita hilang banyak bisnes. Zaman Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita bermasalah dengan India, kita hilang banyak. Orang berjaya bawa foreign direct investment dari China, Najib Razak. Orang yang berjaya bawa masuk tanda tangan perjanjian perdagangan dengan negeri India 158 bilion, Najib Razak. Daripada 158 bilion ni, hanya 7 bilion je Malaysia melabur ke India. Yang lain India melabur ke Malaysia. Yang bawa masuk King Salman ke Malaysia, melabur, Aramco melabur 31 bilion di Rapid Pengerang, Najib Razak. Belum cerita pelaburan daripada Singapura, pelaburan daripada Jerman, pelaburan daripada France. Itu sebab
benda ni tak tahu lah apa yang satu. Jadi ada tak ada cepat dan agar boleh kembali ke soalan dia. Harapan menjadi kerajaan. Kerusakan pertama bahawa yang dia telah buka ketua teman-teman menjadi negara. Bila teman-teman yang akan menjadi hukum negara, rule of law bukan menjadi law negara. Kes melibatkan Pakatan Harapan, baik dari segi Sibarasa Rahsia, 2 kes. Kes MCMC, kes Akta Hasutan digugurkan. Kes Eric Paulson, Akta Hasutan digugurkan. Kes Tamrin Ghaffar, kes Rafizi Ramli, kes Hasan Karim, Lim Guan Eng. kes Lim Guan Eng. Walaupun Lim Guan Eng dan Pang Likun ada 60 saksi pendakwaan. Daripada 60 saksi pendakwaan, 25 dah dipanggil, 35 masih lagi belum dipanggil. Walaupun belum habis, walaupun mereka dah menukar